Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TV Ace 24 Jun 2021 bersama saya Luqman Muhammad dan ini antara paparan utama malam ini. Kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Seorang mekanik ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung dakwaan merogol seorang gadis remaja. Pusat pemberian vaksin The Spring sasar pemvaksinan kepada kira-kira 10,000 individu. Beli pistol mainan sehari sebelum menyamun tapi berakhir di lokap juga barangkali benar-benar terdesak. 20 Jun lalu, sekitar jam 4.40 petang, seorang lelaki bertindak agresif mengacukan pistol mainan ke arah seorang pekerja dan membawa lari sejumlah wang dalam satu kejadian samun di sebuah kedai menjual kek lapis di Kota Samarahan. Bertindak atas maklumat, sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semarahan telah membuat serbuan di sebuah premis motel di pusat bandaraya sekitar jam 5.20 petang dan menahan lelaki berusia 24 tahun itu. Suspek yang berasal dari Sibu ini mengaku telah melakukan kegiatan samun seorang diri di tempat yang dinyatakan menggunakan pistol mainan yang dibelinya sehari sebelum kejadian di sebuah kedai runcit di Bandar Kuching. Selain itu, suspek turut mengaku bahawa semasa kejadian dia berada di bawah pengaruh dadah. Turut dirampas sebuah motosikal yang dipercayai digunakan ketika menyamun, 1 unit helmet, sepasang kasut, sepasang seluar jin dan sepasang baju collar bulat lengan panjang. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai rekod jenayah lampau di bawah Seksyen 457 dan Seksyen 379 Kanun Keseksaan selain merupakan tahanan Akta Pencegahan Jenayah POCS 1959 yang tamat tempoh tahanan di kawasan Bintawak Kuching pada 17 April lepas. Suspek direman 6 hari untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Ini pula lain kisahnya. Seorang mekanik telah ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung dakwaan merogol seorang gadis remaja yang pada mulanya dilaporkan hilang selama 9 hari. Suspek berusia 20 tahun itu bagaimanapun tidak mengaku ada melakukan hubungan seks dengan mangsa selain hanya menganggap mangsa sebagai kawan biasa dan bukannya teman wanitanya. Kes itu disiasat sebagai kes rogol. Susulan laporan polis dibuat ibu mangsa di Balai Polis Batu Kawah berhubung perkembangan itu. Suspek juga telah ditahan di sebuah kontena yang dijadikan tempat tinggal di Jalan Sudat, Kuching untuk membantu siasatan. So kita telah berjaya mendapat permohonan reman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. 1 unit telefon bimbit beserta 1 kad SIM turut dirampas bagi tujuan siasatan. Mangsa telah dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk pemeriksaan kesihatan. Gadis remaja itu pada mulanya telah dilaporkan hilang sejak 15 Jun lalu, akhirnya ditemukan selamat di sebuah pasaraya di Jalan Sultan Tengah pada Rabu. Baik, bertujuan memudahkan urusan orang awam untuk ke pusat pemberian vaksin PPV, itu matlamat utama adanya perkhidmatan bas dengan cas serendah RM1. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin, di Miri, liputan perkhidmatan tersebut tersedia dari stesen bas Wisma Pelita hinggalah ke beberapa PPV yang ada di Bandaraya Miri. Jadi saya diberitahu bahawa di sini pada waktu pagi tiap-tiap setengah jam yang akan ada bas yang berlepas ke sini hampir ke Ketit. Tetapi di perjalanan tengah ada tempat berhenti bas akan juga mengambil penumpang-penumpang. Jadi mereka yang ingin pergi tempat destinasi, mereka boleh menunggu di perhentian bas di
sepanjang jalan yang ada pelancaran batu. Sudah tentu inisiatif ini dapat membantu penduduk yang menghadapi kesukaran untuk hadir ke PPV bagi mendapatkan vaksin. Jadi inilah usaha kerajaan kita untuk memudahkan rakyat kita pergi ke tempat vaksinasi. Bayarannya hanya RM1 saja. Satu perjalanan RM1 saja. Pulang balik RM2. Tak kira berapa jauh mana-mana, bayar RM1 saja. Ini adalah satu program kerajaan Sarawak. Perkhidmatan bas ke PPV ini akan beroperasi sehingga 31 Ogos kelak. Dalam pada itu, Lee juga menggesa warga emas berumur 50 tahun dan ke atas yang belum menerima suntikan vaksin atau belum mendaftar untuk melakukan pendaftaran segera. Bagi memudahkan proses tersebut, mereka juga dibenar untuk mendaftar secara manual. Silalah yang belum berdaftar, mereka boleh mendaftar secara manual. Hantarkan putih-putih mereka seperti nombor, seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon bimbit dan alamat mereka. Melalui ketua-ketua kaum ataupun ke pejabat daerah, pejabat residen ataupun mana-mana persatuan yang ingin membantu, mereka juga boleh menghantar nama-nama ini. Perkhidmatan bas rendah RM1 ke pusat pemberian vaksin adalah salah satu inisiatif kerajaan bagi membantu rakyat untuk mendapat vaksin dengan lebih mudah. Ini bagi membantu hasrat kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok. Berharap agar lebih ramai lagi penduduk mendaftar untuk program vaksinasi selepas ini. Sekian sahaja laporan saya, Niklain Romi untuk TVS Miri. Sementara itu, kira-kira 10,000 individu yang tersenarai dalam perkhidmatan perlu di Kuching akan menerima suntikan vaksin COVID-19 mereka di Pusat Membeli Belah The Spring. Menurut Pengurus Besar Hospital Pakar KPJ Kuching, Nur Hazimah Mahat, usaha itu bertujuan membantu kerajaan negeri membenarkan sektor ekonomi di negeri ini beroperasi seperti sedia kala selepas menerima vaksin. Boleh dikatakan ini adalah PPV industri yang terbesar di Sarawak because total kita target dalam 10,000 untuk kita vaksikan untuk industri di Kuching, daerah Kuching ini. So kami berharap dengan target kami ini kami dapat membantu kerajaan negeri Sarawak untuk membuka semula ekonomi negeri Sarawak secepat yang mungkin. Hari ini kita akan vaksinate dalam 400 orang dan esok untuk 2 hari seterusnya 700 dan yang seterusnya sehingga penghujung 900 sehari. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak turut membantu dengan mengerahkan 8 anggota pegawai kesihatan persekitaran bagi menyelenggara proses vaksinasi dan memastikan pusat pemberian vaksin beroperasi dengan lancar. Jadi untuk memastikan kelancaran perjalanan proses pemvaksinan ini, kami dari Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan diberi tanggungjawab untuk menyelenggara dan susun atur semua program-program kolaborasi di antara pihak Spring yang menyediakan tempat dan juga pihak KPJ yang membantu untuk memberi suntikan vaksin, dan vaksin ini disupply ataupun disediakan oleh pihak kerajaan negeri. PPV Pusat Membeli Belah The Spring akan terus beroperasi sehingga penghujung Julai ini bagi memastikan matlamat untuk memberi vaksinasi kepada 10,000 individu bertugas dalam sektor perkhidmatan perlu tercapai. Selain The Spring, Pusat Membeli Belah Viva City Mega Mall turut akan dijadikan sebagai lokasi PPV perkhidmatan perlu sebelum dibenarkan beroperasi sepenuhnya. Sedikit perkembangan di Sibu, kira-kira 14,000 pekerja swasta akan menerima vaksin COVID-19 dos pertama di kampus College Universiti Teknologi Sarawak UCTS. Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBB bahagian Sibu Dr. Anwar Rapai berkata, pusat pemberian vaksin yang dikendalikan oleh universiti itu bersama Segi Medical School serta sebuah lagi syarikat pemegang pelaburan Pansa berhad mampu menampung kapasiti pemberian vaksin sebanyak 1,000 suntikan sehari. Okay, first of all, I'd like to inform that UCTS has been chosen to be one of the PPV, but this PPV is meant for industry. Okay,
and we have already 14,000 is going to be registered, which the full scale will start next Monday, 1,000 per day. Okay, and these industries is all over Cebu, whether they're small or big. Okay, so every sector of the industry are invited to participate in this PPVIN, we call it. Sehubungan itu, menurut Dr. Anwar, simulasi yang dijalankan kepada kira-kira 400 penerima vaksin pada Rabu diyakini dapat mencapai 1,000 atau lebih kerana prosesnya yang sangat lancar. Ujarnya selepas selesai pemberian vaksin kepada 14,000 yang berdaftar, pihaknya akan melihat apa yang boleh dilakukan untuk membantu proses vaksinasi dos kedua dipercepatkan bagi sektor swasta ini. Today is still basically a trial, not even a trial. No? We have already gone to about 500 plus recipients today. Okay? And it's so smooth. You see, it's almost finished before 5 p.m. I'm very sure that we can do up to 1,000 or even more than that next week. Oh, we will do it until we finish the 14,000. And then the second dose later on. Yeah. And in between, we'll see what is going on. Okay? What we're going to have. Sementara itu, menerusi tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Lakis, kebanyakan penerima berpuas hati dengan kelancaran proses vaksinasi yang diadakan di PPV tersebut. Ya, memang sangat lancar. Saya first datang, mereka cakap perlu datang 30 minutes before. So, lepas tu terus menunggu tak sampai 30 minit pun. Terus termasuk mereka sangat banyak menolong. Saya receive WhatsApp dia yesterday. Mereka update saya, mereka cakap esok kamu ada appointment. Kalau boleh datang, bolehlah. Terus saya confirm lah, saya cakap, mereka call saya dulu, mereka cakap confirm ke tak? Saya cakap ya confirm lah. So mereka bagi date and time, semua mereka bagi yang betul. So bila saya datang sini, baru mereka tolong update MySejahtera saya lah. Alhamdulillah, si nunggu lama. Datang jam, masuk terus daftar, cek suhu semua, lancar. Situ pun okey juga. Sidaknya dengan tunjuk ajar sidaknya bagus juga. Berapa jam? Sampai kami datang terus masuk. Sampai 30 minit pasal kami. Suka je lah dapat vaksin atau awal leka nak nunggu nak cukup. Alhamdulillah kita dapat vaksin, kita selesa lagi lah. Set dah lagi, ngendang lain lagi. Si perlu nunggu lama lagi. Hati pun senang lah. Rasa selamat lah. Sehubungan itu, menurut Siti, beliau sebelum ini turut dinasihati anaknya yang merupakan seorang jururawat di Kuching supaya mengambil vaksin COVID-19 untuk mencapai imuniti kelompok. Dapat jaga imuniti badan kita dari dijangkiti oleh COVID ya, sebab ya selalu anak kami nasihat ambil mak. Jangan saya ambil. Mun orang call, orang terus ambil. Hari-harinya mesan kami. Walaupun masa tu di Kuching tu nak, yang sentiasa mesan kami ambil vaksin. Taknya nak sana stok nak memang dah di pada. Jadi sidaknya nasihat nak kami nasihat kami orang lah. Bermula bapaknya si mau, dia nasihatnya, bawa bapaknya mau. Baik, keutamaan pemberian vaksin kepada ahli jawatankuasa rumah-rumah ibadat di Sarawak perlu disegerakan memandangkan golongan ini menjadi individu yang terdedah apabila melaksanakan aktiviti keagamaan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Abdul Rahman Junaidi berkata, usaha ini merupakan pendekatan terbaik untuk bersama-sama membantu memutuskan rantaian COVID-19 termasuk di rumah ibadat. Ini adalah penting kerana jawatankuasa pengurusan ataupun jawatankuasa pentadbiran rumah ibadah ini adalah dikira dalam kategori frontliner kerana mereka sentiasa berada di hadapan apabila menerima kunjungan masyarakat yang nak beribadah di rumah ibadah masing-masing. Jadi saya amat setuju dengan cadangan tersebut dan supaya kita dapat menyegerakannya untuk memberi peluang kepada jawatankuasa pengurusan rumah-rumah ibadah kita untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19. Sehubungan itu, beliau menyarankan Majlis Islam Sarawak dan Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR supaya memohon kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk memberi keutamaan kepada ahli jawatankuasa rumah ibadat yang terdapat di negeri ini.
Dalam pada itu, pengarah Unifor Richard Lon turut menyambut baik langkah tersebut, lebih-lebih lagi buat mereka yang masih belum menerima vaksin. Berdasarkan rekod terkini, Paderi yang bertugas di Kuching, Seri Aman dan Betong telah pun menerima vaksin masing-masing. Sudah. Yang seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan yang di Kuching, Seri Aman dengan Betong, yang feedback kita dapat dah kena vaksin. Pada Rabu, Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Sibu, Dr. Anwar Rapai turut mengambil pendekatan sama dengan menjadikan Dewan Laki Sibu sebagai pusat pemberian vaksin kepada ahli Jawatankuasa Pengurusan Masjid, Gereja dan Tokong di sekitar bahagian Sibu. Ia adalah untuk memastikan semua ahli Jawatankuasa Pengurusan Rumah Ibadat yang sering terdedah kepada orang ramai ketika aktiviti keagamaan menerima suntikan vaksin secepat mungkin. Baik, ini pula perkembangan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di 3 lokaliti di Bintulu dan sebuah kampung di Asajaya. Ia berkuat kuasa antara 22 Jun hingga 8 Julai ini. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, lokaliti terlibat termasuk kuartus Sri Minah Timba, Rumah Sewa Beverly Hills dan kuartus Union Engineering Bintulu. Manakala di Asajaya, arahan PKPD melibatkan Kampung Sadong Jaya Laut. Dalam pada itu, 4 kluster jangkitan COVID-19 diisytihar iaitu kluster Jalan Setia Raja dan kluster Kilometer 23 Jalan Puncak Borneo di Kuching, kluster Sungai Separai di Tatau dan kluster Jalan Sungai Antu di Sibu. Jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 96 kluster dengan 16 kluster aktif merekodkan 151 penambahan kes baru manakala 80 kluster tidak merekodkan penambahan kes. Sementara itu, Sarawak pada Khamis merekodkan 581 kes baru COVID-19 dengan 301 daripada kes dikesan di Sibu, Seri Aman, Kuching, Tatau dan Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kini 62,147 kes. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam dikatakan masih kurang mendapat perhatian. Tidak hanya itu, masih ramai yang tidak tahu tentang kejutan serta peranannya, lebih-lebih lagi mereka yang berada di luar bandar. Ini penjelasan lanjut Sofian Osman, Ketua Suhakam Cawangan Sarawak. Dan Suhakam sendiri ramai yang menyatakan bahawa Suhakam itu adalah sebuah NGO ataupun jawatan bukan kerajaan. Dan saya ingin menangkis ataupun merepiskan tanggapan mengenai salah anggap bahawa Suhakam adalah sebuah badan ataupun jawatan bukan kerajaan. Menurutnya lagi, matlamat utama Suhakam adalah untuk mempromosi dan melindungi hak asasi khususnya di Malaysia. Suhakam yang bernaung di bawah Jabatan Perdana Menteri telah merujuk kepada 30 artikel berkaitan prinsip hak asasi di bawah Peristiharan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR 1948. Ya, betul. Dan mengandungi 30 artikel yang berkaitan dengan prinsip hak asasi. 30 artikel? 30 artikel yang di mana sesebuah negara boleh menjadikan ia sebagai panduan dalam mentadbir sesebuah negara. Ya, betul. Yang menjurus ke arah sebuah pentadbiran kerajaan yang lebih baik dan berlandaskan hak asasi. Pemberian vaksin kepada semua pelajar yang akan menduduki peperiksaan utama pada tahun hadapan disifatkan sebagai jalan keluar terbaik untuk membolehkan pelajar kembali segera ke sekolah walaupun negara masih bertarung dengan jumlah kes harian COVID-19 yang tinggi. Walaupun begitu, sudah tentu usaha ini turut memberi kelegaan kepada guru dan ibu bapa selepas persediaan pelajar terjejas berikutan terpaksa mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sebelum ini. Menerusi tinjauan kami, pelajar-pelajar dilihat sangat teruja dan mengakui ia sedikit sebanyak dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk peperiksaan yang akan datang.
Saya berasa gembira kerana kami tidak lagi perlu takut untuk turun ke sekolah. Selain itu, ibu bapa juga tidak lagi risau akan keadaan anak-anak mereka semasa mereka berada di sekolah. Ia juga memudahkan kami untuk fokus dalam pembelajaran sebelum kami menghadapi peperiksaan SPM pada tahun hadapan. Hai, saya Heliana Erni, anak Brody mewakili SMK Tebekang. Sejujurnya saya sangat gembira apabila kerajaan mengumumkan bahawa pelajar SPM dan STPM akan menerima vaksin. Melalui penerimaan vaksin ini, lebih ramai golongan pelajar akan lebih terlindung. Secara tidak langsung, sistem pendidikan negara juga akan kembali pulih. #Kita Jaga Kita. Salam tabib bahasa, aku Syirmana Anak Mandau tidak kenapa persa SPM tahun 2022 berasa terbegang mati sepuluh dah terdengar berita bakal dengan nembiak pemerintah tidak ditujuh vaksin dalam lagi dikena merangkap merangkai penyakit COVID-19. Perkara terberguna aman hingga semua nembiak, lebih lagi nembiak tidak bermenung sisir, tinapai penanggung harus menyambung hari tinggal belajar. Nanti nanti penanggung semudah tahu, aku boleh kena ke diri dengan sekolah lalu bertanya dengan pengajar sedangkan pelajar sekolah tiba daunnya tak ditemu aku. Tajak pihak, aramai kita bersama pengamaran ke standard atau pengawal yang SOP. Terdahulu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razim Mohamad Jidin memaklumkan cadangan supaya murid kelas peperiksaan diberi suntikan telah dipersetujui Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF yang dipengerusikan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin. Ia juga susulan kelulusan oleh Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA bagi penggunaan vaksin Comirnaty buatan Pfizer-BioNTech kepada kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke atas di negara ini. Meskipun dapatan gejala COVID-19 menunjukkan kumpulan kanak-kanak sehingga usia 17 tahun adalah lebih ringan berbanding orang dewasa, namun usaha pemberian vaksin amatlah penting bagi memberi keyakinan kepada mereka bahawa mereka telah dilindungi sebelum mereka kembali ke sekolah untuk meneruskan pembelajaran. Laporan daripada saya, Jessica Chung bersama Aziz Soleh untuk TVS. Inilah peluang buat penggemar alunan muzik jazz di mana Festival Jazz Borneo 2021 akan didayangkan secara maya bermula 25 hingga 27 Jun dari jam 6 petang hingga 7.30 malam. Menurut Lembaga Pelancongan Sarawak (STB), festival secara maya ini akan mengimbau semula persembahan muzik yang pernah disampaikan di Festival Jazz Borneo pada masa lalu serta sesi prarakaman asal. Selain itu, sesi soal jawab bersama pemuzik jazz yang terkemuka dari Sarawak dan seluruh dunia juga akan diadakan. Orang ramai akan dihiburkan dengan persembahan yang disampaikan oleh Clinton Jerome Chua, Oha Soul Band, Nisa Adina, pemenang Borneo Jazz Talent Search 2018, Ta dan Prince of Borneo atau Putra Borneo, PT Kalang. Selain itu, satu sesi soal jawab yang eksklusif juga akan disiarkan bersama King of Swing Singapura yang juga Superstars Jazz Asia, Jeremy Montero, Dave Brewer dari kumpulan Dave and the Doodaddies serta John Hammond. Ketua Pegawai Eksekutif STB, Sharzad Datuk Saleh berkata, COVID-19 telah menjadikan platform media digital dan sosial sangat penting bagi para penghibur untuk berhubung dengan para peminat mereka. Festival Jazz Borneo 2021 akan disiarkan secara maya menerusi platform Festival Jazz Borneo, TVS dan Shopee Live untuk menarik lebih ramai lagi penonton yang menggemari muzik jazz baik tempatan maupun dari seluruh dunia. Memenangi banyak pingat dan pernah menduduki ranking pertama dunia dalam acara 50 meter gaya bebas, siapa sangka kejayaan dibawa bekas atlet renang negara dihantui trauma yang meninggalkan bekas mendalam sehingga kini. Dan itulah antara cabaran Sandy Ong pada usia remaja yang berdepan dengan gangguan seksual. Selepas 25 tahun, Sandy akhirnya memilih untuk bersuara mengenai sisi gelap yang dalam hidupnya ketika mencuburi sukan renang. Walaupun sudah bertanding sejak umur 6 tahun dan memecah rekod kebangsaan beberapa kali, Cindy pada awalnya tidak pernah terfikir untuk berenang secara profesional.
beliau sama sekali tidak menjangkakan nasib yang bakal menimpa dirinya. Ibu kepada 3 orang anak ini yang juga merupakan seorang perenang masters mengaku beliau telah menyimpan rahsia hitam ini selama lebih 20 tahun. Dedah Cindy, beliau pernah mengalami gangguan seksual 25 tahun yang lalu tetapi memilih untuk berdiam diri mengenai perkara tersebut kerana takut akan dikecam. Dan tambahan pula, ketika itu usianya masih mentah. Namun demikian dengan sokongan dan dorongan suami, beliau akhirnya membuat keputusan untuk tampil bersuara. So sexual harassment has been something that I've been wanting to talk about, but I've never found the right time to talk about it because I think of several factors. So recently I opened on the issue of something that occurred in the world of sports, and I think it's gotten kind of a split. Like it's gotten a lot of support on one hand, but it also got some lashback on the other. So I feel like Malaysia is kind of divided into 2 camps, where one camp is fully in support and say let's try to push for this bill to be tabled, and the other one is like, why are you coming out now? Why are you just talking about this now? Why not talk about this before? Why not talk about it when it first happened? And the fact of the matter is that I couldn't talk about it when it first happened because it was 20 over years ago, and 20 over years ago there was no social media. Being a 13-year-old girl, no one is going to believe me because this person is of authority. Bekas Ratu Renang itu berharap pendedahannya dapat membantu generasi atlet negara yang baru untuk lebih berwaspada dan tidak mengalami nasib yang sama dengannya serta atlet lain. Cindy juga menyuarakan harapan agar suaranya dapat mewujudkan kesedaran yang lebih tinggi mengenai gangguan seksual, terutamanya dalam usaha untuk memastikan rang undang-undang bagi Akta Gangguan Seksual Negara dibentangkan dan diluluskan oleh Parlimen. Sementara itu, bekas atlet berumur 36 tahun itu turut menasihatkan atlet muda yang berhadapan dengan isu yang sama untuk bersuara dan membuat pendirian. So I hope to inspire more people to come out and actually talk about this issue because it is so rampant. Everybody knows that it happens in workplace. Everybody knows that it happens in religious setting, in education centers. Everybody knows that it's happening in the world of like celebrity world, film industry, modeling. It happens all over. But sports, people don't really think about it happening in sports, but it is extremely rampant. It's extremely rampant, especially in the sport where our attire is such that it is revealing and it's not our fault. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama malam ini. Saya Luqman Muhammad. Jumpa lagi. Assalamualaikum.